minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Pertama sekali Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. 2 minggu kita bercuti sebab ada kekangan masa dan ada program yang tak dapat dielakkan. Tapi bertepatan juga yang lepas cuti depa Bali kan. Masing-masing kalau ada yang bercuti, ada yang berjalan dan seumpamanya kan. Tapi yang sebelum tu memang minta maaf, memang tak lagak sangat. Tak lagak sangat. Takut tak best, boleh je nak mula, boleh je nak tapi takut huraiannya tak cantik sebab kita tak fresh kan, kita tak fresh. Itulah, tapi tak apa, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, malam ni kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu dan seterusnya kita memperbaiki bacaan dan seterusnya kita mendalami apa yang kita baca daripada surah Yasin, iaitu jantung Al-Quran. Ini jantung Al-Quran. Okey, jom kita masuk pada ayat yang pada malam ni ayat 39. Kita dah baca dah tapi sebagai ulangan lah. Okey, saya okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Okey. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. Okey. Kadang-kadang kesilapan kita bila sebut qadim ni kita tebalkan juga huruf dal je sebab kita dah jumpa huruf qaf yang tebal sebelum tu. Jadi kadang-kadang kita baca kal urjunil qadim, ya qadim, dim. Dia qadim, ya qadim dal. Dan ini nifis je, maksudnya dia punya makhraj nifis, jadi qadim. Okey, berhenti boleh 2, boleh 4, boleh 6. Hari dia sukun. Okey. Tak ada masalah sikit kat sini. Kita Allah Subhanahu tak ada masalah daripada ayat ni. Dia tak adalah berat sangat dan kita selalu baca pun. Jadi cuma dia banyak huruf ain je lah kan. Ada, lepas tu urjunil qadim, urjunil qadim. Okey, boleh insya-Allah. Okay, kalau boleh kita pindah terus pada tafsirannya sebab kita dah baca dah. Kita nak baca sekali lagi. Okey, tak apalah kita baca seorang ataupun 2-3 orang lah. Silakan siapa nak baca, silakan. Kak Ming nak baca ataupun Arfa nak baca. Boleh Ustaz Kak Ming baca. Okey, silakan. Okey, silakan. Kak Ming. Okay, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Okey. Tadi bismillah boleh semula Kak Min tu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia kena Bismillahirrahmanirrahim. Dia jangan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia salah. Dia kena Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada apa nama? Dia ada macam naik. Tapi
Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak ada. Dia kena nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Silakan Kak Min boleh sekali lagi. Tak maaf. Wal qamar Siapa yang qaddarna. baca Kak Min ke Arfah? Apa? Kak Min. Saya. sorry. Saya baca Ustaz. Kak Min baca dulu. Kak Min tak ada sini. Pindah dulu. Okey. Silakan Kak Min. Semula. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, macam tu Bismillahirrahmanirrahim. Dia jangan yang tadi yang mula-mula Kak Min baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak ada nir dengan hir, tak ada Okey, tak apa, terus insya-Allah. Okey, sebab apa? Sebab apa tak ada Kak? Yang tadi yang bismillah tu tak jaga sebab akan nak baca ayat ni cepat. Kan nak baca ayat wal qamara qaddarnahu cepat. Jadi bismillah tu sekadar baca bismillah je kan. Sekadar baca bismillah. Jadi kita kurang fokus kat situ. Jadi kita terlepas pandang dia punya tu. Okey, silakan Kak. Wal qamara. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni orang Arab suka tau orang baca macam ni. Dia kata lembutnya bacaan dia. Kalau orang Arab ni sebenarnya suka Melayu baca sebab bacaan Melayu ni lembut. Dia tak macam dia orang kasar, dia keras. Kan? Tapi orang Melayu bacaan ni lembut. Okey. Boleh insya-Allah. Tahniah. Arfah yang nak baca, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Mula cuba slow sikit. Macam kelang kabut sikit. Betul bacaannya tapi macam kelang kabut. Cuba baca slow. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Cuma ra kurang tebal. Wal qamara qaddarna, bukan qaddar. Wal qamara qaddarna, bukan qaddar. Qaddar. Bukan DER, bukan dar. Dia lidah kita macam terangkat sikit. Wal qamara qaddarna, bukan qaddar. Qaddar dengan qaddar. Ada beza kan? Qaddar tebal, yang nipis qaddarna. Okey. Tebalkan roh. Cuba semula. Wal qamara, okey. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Bolehlah. Boleh terima tapi ra-nya masih tebal lagi. Qaddar. Naikkan sikit mulut. Qaddarna. Tu. Yang Arfa baca qaddar. Beza kan? Wal qamara qaddarna. Okey. Dengan qaddar. Ya. Semula. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Alhamdulillah. Kena naik lagi. Okey. Dia okey. Dia kesilapan kita kat situ. Memang kita orang Melayu ni, kalau saya dulu belajar dengan ustaz saya kan kat Mesir, bab ni lah orang Melayu yang selalu salah. Sampai dia boleh cakap Melayu, Syekh Arab ni Mesir, sampai dia boleh cakap Melayu sebab kebanyakan orang Melayu kita belajar Azharnya main. Kesalahannya ada pada huruf ra yang tak tebal. Dia kata ra tebal, dia cakap. Ra tebal. Dia kata ra tebal. Jadi kita ni ra nipis. Jadi kita macam wal qamara qaddarnahu. Dia qaddarnahu. Kan? Sama kita baca
Okey, ila fi ya inna syani'aka huwal abtar. Kan kita kan? Inna syani'aka huwal abtar. Bukan abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Itu yang betul. Abtar. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Itu. Wanhar. Bukan wanhar. Bukan har. Har. Okay. Jadi kat itu. Inna syani'aka huwal abtar. Makhraj Melayu memang nipis. Macam contohnya kalau kita nak beli baju, kalau di KL ni, Kak Soimah, Ayu, Kak Min, dia ada satu jalan tu, nama tempat tu kalau beli baju murah kat sebelah kalau raya, namanya Jalan Tar. Jalan Tar. Tar ni singkatan kepada Tengku Abdul Rahman kan? Tengku Abdul Rahman, Tunku Abdul Rahman. Jadi Jalan Tunku Abdul Rahman dia orang panggil Jalan Tar. Yalah, nak beli baju, nak pergi Jalan Tar je. Jalan Tar. Itu jadi bila sebut perkataan tar ni jadi nipis. Patutnya Jalan Tar. Sebab tarnya balik atas, rohnya mati jadi tar. Jalan Tar. Okey, bukan Jalan Tar. Jalan Tar, Jalan Tar. Itu memang kesilapan kita lah. Tapi tebal pula pada urujunil qadim. Sebab apa? Sebab dia pada depan. Kalau pada depan automatik akan rohnya tebal. Tapi yang membariskan yang kalau sebelum roh balik atas, roh yang mati sebelum balik atas, jadi rohnya kena tebal juga. Okey, boleh insya-Allah. Okey. Siapa nak baca lagi satu soal insya-Allah sebelum kita masuk pada kita tafsiran? Saya cuba Ustaz. Okey, Pak Ismat. Silakan. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. Okey kan, dia tak kisah Melayu Singapura ke, Melayu Johor ke, Melayu KL ke, dia memang rohnya nipis. Okey. Okey. Ustaz? Kak Soimah dia jangan sampai bunyi walad tu. Oh, ada melantun ya Ustaz. Tak boleh. Dia wal qamara, jangan wal qam tu kan. Jadi wal, matikan lam terus. Wal, okey. Makhraj huruf lam ni kita punya hujung lidah ni paku kat langit-langit, keras ke atas. Wal qamara qaddarnahu manazila. Bukan qaddarna. Silakan. Okey, try this. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. Tepat kan? Jadi ra, kita semua ada masalah huruf ra. Jadi qaddar bukan qaddar. Qaddarna bukan qaddarna, ra tebal insya-Allah. Terima Ustaz. Insya-Allah masih. Okey, ada nak baca lagi tak? Kalau tak kita terus masuk tafsir. Ada yang tak pernah baca ke, nak baca ke? Macam Juliza, macam tak tahu saya pernah dengar suaranya ke tak pernah. Mazwin pernah, Masyita pernah. Ya, sampai okey, tak apa saya buka je. Sampai nak baca seorang lagi sebelum kita pindah. Boleh? Dengarkan Ustaz. Boleh, siapa-siapa? Juliza. Silakan. Pernah baca tak sebelum ni? Tak Jarang kot tak. Jarang kan. Okey, tak pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tepat. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Boleh semula tak? Semula. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Okey, Kesilapannya pada alif lam tu. Dia wal qar. Okey, jangan lepaskan lidah kita cepat.
Kita kena paku lidah kita kat langit atas tu, wal qamara, wal qamara. Jangan kita lepaskan cepat, wal qam. Jadi bila lepaskan cepat, wal qa jadi le. Wal qam. Jadi okey, jangan lepaskan dulu. Wal qamara. Wal qamara qaddarnahu. Lepas lagi. Itu masih lepas. Masih lepas. Dia gini, wal qamara. Cuba. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Okey. Masih ada lagi tapi tak apa. Boleh maafkan. Dia jangan cepat lepaskan lam tu. Wal, W-A-L, wal. Wal qamara, cuba wal qamara satu. Wal qamara. Ada tetap juga ada wal tu bang. Wal qamara. Tak. Wal, sebut wal dulu. Wal qamara. Wal qamara. yang tadi bersambung wal qamara kan. Jangan lepaskan huruf lam tu cepat sangat. Jadi wal qamara. Tak apa, kita bagi je. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Boleh? Okey. InsyaAllah. Saya nak dengar suara Kak Miza lah. Lama tak dengar suara Kak Miza ngaji. Kak Miza ada kan? Ada Kak Miza ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Miza, silakan. Ustaz. Kenapa Kak? Okey, boleh Kak? Boleh. Okey, silakan. Ayat 40 Ustaz. Mana ayat 39. Okey, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Masya-Allah. Sadaqallahul azim aja. Okey, macam tu kaedah bacanya. Jadi bagi tempo je. Wal qamara qaddar. Jangan wal qamar, jangan lepaskan lam tu cepat sangat. Dan jangan lepaskan lam tu cepat sangat. Sama juga kita bila sebut perkataan wa iz, gigit lidah. Wa iz qala, jangan wa iz nampak kan? Kalau kita lepaskan cepat wa iz bunyi z, wa iz salah. Wa iz qala rabbuka lil wa iz, gigit lidah. Wa iz, kalau kita cepat lepaskan wa iz nampak akan bunyi wa iz. Sedangkan dia bukan huruf qalqalah. Okey, alhamdulillah. Sebab itu kita kena buat ulangan juga walaupun kita dah pernah baca ayat ni. Kan? Nampak simple je. Tapi kelemahan kita adalah lam. Kalau orang tua-tua kampung dulu ngaji lagi teruk. Dia suka sambung-sambung ni, orang Melayu ni kan. Contohnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okey. Lepas tu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak? Rabbil Alamin. Okey. Lepas tu Bismillah. Sebab tu bila sampai Inna ma'al usri yusra, kan? Usri yusra. Sedangkan sin tu bukan huruf qalqalah, dia tak boleh bunyi usri yusra. Dia kena safir. Safir ni maksudnya berdesir. Jadi usri yusra. Jadi dua. Satu safir, satu hamas. Dua-dua ada. Hamas ni maksudnya berangin. Usri yusra. Kan? Tapi kita kan sedap baca inna ma'al usri yusra. Okey, tak apa insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi yang tak baca lagi tu bila saya tekankan pada alif lam, kemudian tekankan pada huruf ra, jadi kena nilah kena berhati-hati tu
InsyaAllah. Sebab itu surah Yasin ni, kenapa kita pilih surah Yasin? Mula-mula sekali saya cakap dengan Seri, kita ambil surah Yasin Seri sebab surah Yasin ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kita selalu baca. Jadi bila kita selalu baca, mungkin kita dah terbiasa dengan yang salah. Kita dah terbiasa dengan yang salah. Okey. Jadi bila terbiasa dengan salah, kita dah selesa baca. Jadi kita akan selesa dengan yang salah lah. Selesa dengan yang salah. Bila kita betulkan, okey. Bila kita betulkan yang biasa kita dah salah, itu lebih bukan mudah, lebih lama kita ingat. Maksudnya kan kita sampai ayat ni, kat sini lah kena tegur kat sini lah kena tegur. Okey, tu sebut tentang tu. Macam Fatihah kita pun rasa nanti ada satu masa nanti kita kena baiki balik Fatihah kita. Adakah betul ke tak betul? Ustaz Muhammad Abdullah Alamin tu kenal kan, yang keluar TV apa semua kan. Okey, dia keluar TV dia sebelum pergi Mesir, dia dah memang keluar TV dah. Sampai kat Mesir dia ambil talaki Quran, baca Fatihah je dia kena piat telinga dia 3 kali dengan Syekh. Dia kata dah besar-besar dia kan, kena piat telinga. Muhammad, dia kata, ingat kan, kau ada 3 kesalahan dalam Fatihah. Ra tak tebal, dia kata satu. Yang kedua, alif lam, lepas tu ada 3 kesalahan ni. Ada 3 kesalahan. Dah hebat tu kan, ada 3 kesalahan. Jadi kita insya-Allah nanti ada masa nanti kita betulkan Fatihah kita. Mungkin kita dah terbiasa dengan yang terbiasa dengan yang selama ni, rupanya kita tak pernah check, rupanya salah. Salah. Okey, rupanya salah. Okey, jom kita masuk. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Maksudnya adalah kami telah tetapkan tempat peredaran bagi bulan. Jadi bulan pun ada orbit dia sebenarnya. Yang ada tempat peredarannya, sehingga ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia sebagai tandan yang tua. Saya sebut juga sepintas lalu yang kisah tentang tu kan. Okey, jom kita tengok tafsir apa maksud Allah Subhanahu Wa Taala mengikut Ibnu Kathir. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wal qamara qaddarnahu manazila, dan telah kami tetapkan pada bulan itu manazil. Manazil ni kalau kita terjemah dalam bahasa Arab ialah rumah. Manazil ni rumah. Manzilah tu rumah ataupun kedudukan. Jadi bulan ni ada manzilah. Maksudnya kedudukan dia. Ataupun kita boleh maknakan manzilah juga bentuk-bentuknya. Sebulan tu ada bentuknya. Matahari tak ada bentuk. Matahari bulat je. Tapi bulan ada bulan sabit. Ada bulan purnama kan, dia ada bentuk-bentuk dia. Dan iaitu kami jadikan ia berjalan dalam perjalanan yang lain yang dapat dijadikan tanda berlalunya bulan. Sebagaimana dengan matahari yang dapat diketahui antara malam dan siang. Tapi bulan ni bentuk-bentuk dia adalah sebagai tanda berlalunya bulan. Itu perbezaan dengan matahari lah. Okey. Ibnu Abbas kata itu pokok asal tandan tu, yang kal urjunil qadim, tandan itulah pokok yang asal, iaitu tandan. Mujahid berkata al urjunil qadim iaitu tandan yang kering yang tua. Tandan yang kering yang tua dia akan bengkok lah. Dia akan bengkok. Mengartikannya sebagai pokok tandan kurma yang telah lama kering dan melengkung. Setelah hal tersebut Allah Ta'ala menampakkan bulan dalam bentuk yang baru di awal manzilah akhir. Jadi dah melengkung habis bulan tu, besoknya dia akan bentuk yang baru pula. Sampailah penuh. Dia cantik sebenarnya kalau ikut bulan ni. Okey. Bulan ni dia ialah bulan sabit tu sebab dia terlindung dengan cahaya bumi. Terlindung cahaya bumi. Jadi itu nampak separuh kan, sebab matahari kat sini. Okey, matahari kat depan, bumi. Okay, yang depan matahari terang, yang belakang matahari tu gelap, tapi ada bulan ke atas tu. Ada bulan ke atas. Jadi yang sebelah gelap akan nampak bulan tu separuh. Sebab apa? Sebab sebahagian daripada bulan tu telah terlindung dengan cahaya bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi.
Okey, macam itulah. Itu yang jadi nampak melengkung sebab bumi ni itulah itu juga isyarat kepada bumi ni bulat bentuk dia. Bumi ni bulat, tapi bukan bulat yang betul lah. Kita dah bincang kan, dia bulat apa nama Allah SWT, dia macam bukan bulat betul tapi dia bujur sikit. Macam bujur telur sikit. Dia bukan bulat betul bumi ni sebenarnya. Okey. Jadi macam mana bayang dia boleh terhasil yang tu bulat sebab bayang bumi pun dia bulat. Macam tu Kita dah sebut tentang tu insya-Allah. Okey. Jalalain kata wal qamara, dan bagi bulan dapat dibaca wal qamaru boleh, wal qamara boleh. Bila dibaca dengan wal qamara berarti dinasabkan kepada perbuatan sesudahnya yang berfungsi menafsirkan qaddarnahu. Jadi kalau dia wal qamara, dia adalah dinasabkan kepada qaddarnahu. Okey. Tapi sebab itu dibaca dengan wal qamara, dibaca dengan wal qamara sebab dia nak kaitkan dengan qaddarnahu, bentuk dia ataupun manzilah-manzilah dia. Okey. Yang ini kami telah tetapkan bagi peredarannya. Jadi manzilah ialah sebanyak 28 manzilah selama 28 malam untuk setiap bulan. Jadi dia sebenarnya bentuk dia tu ada 28. Tapi kan bulan ada 30 kan? Bulan ada 30 kan? Sebab ada 2 bulan, ada 2 hari yang bulan tak kelihatan. Ada 2 hari yang bulan tak kelihatan di langit. Jadi kalau 2 hari bulan tak kelihatan di langit, berarti bulan itu 29 hari bulan saja. 29 hari saja. Tapi kalau 1 hari dia tak ada dekat ni, berarti bulan bulan itu 30 hari. Jadi kita tak sempat tengoklah tiap-tiap malam kan. Kita tak tahu bulan ada ke tak ada. Tapi orang yang mengkaji tentang bulan ni, dia akan dapat kesan bulan tak ada kat langit. Bulan tak ada kat langit bukan sebab mendung, sebab apa tahu? Bulan memang tak ada kat langit. Sebab itu dia 28 bentuk aja. Jadi kalau dia tak kelihatan di langit dunia 2 hari, berarti bulan itu ada 29 hari saja. Tapi kalau dia tidak kelihatan di di langit bumi ni 1 hari, 1 malam je tak ada, berarti bulan itu 30 hari. Itulah. Tapi kita tak sempat nak tengok kan. Okey. Kemudian nampak yang saya sebut tadi lah. Kemudian bersembunyi selama 2 malam jika bilangan 1 bulan 30 hari, okey, dan 1 malam jika bilangan terbalik, sorry. Bila dia hilang 2 malam berarti bilangannya adalah 30 hari. Bila dia hilang 1 malam, tak kelihatan, Allah SWT 29 hari. Macam tu Kalau kita yang kaji bulan, bintang semua, kita akan perhatikanlah tiap-tiap malam kan, dia bukan macam kita kena teropong. Kalau pakar astronomi sekarang ni, pakar falak pun dia dah ada komputer yang disetting dah. Jadi kamera dia tu sentiasa fokus pada bulan, jadi dia orang boleh tahu. Jadi tengok dia punya malam ni, tengok kenapa bulan tak ada, jadi dia tahu dah. Berapa malam tak ada bulan 2 kali. Okey, berarti 30 hari Itu sebenarnya gitu Okey. Seterusnya disebut hatta ada, sehinggalah dia kembali kepada bentuk asalnya. Okey. Sampailah ke manzilah yang terakhir. Manzilah terakhir itu adalah seperti bentuk tandan yang kering. Bulan sabit melengkung itulah. Bulan sabit melengkung. Okey. Bila sudah lanjut masanya, bagikan ke tandan lalu menipis, berbentuk sabit dan berwarna kuning. Berbentuk sabit dan berwarna kuning. Berwarna kuning sebab dia kena cahaya matahari tu. Dia untuk lebih jelas. Kalau kita dapat peluang nanti, kalau nak mencerap anak bulan, nak pastikan besok dah hari raya pertama ataupun tak, ataupun 1 Syawal, dia sekejap je pada waktu maghrib tu ada cahaya dekat kat langit tu yang yang halus saja, yang halus dan berwarna kuning. Halus dan berwarna kuning berarti
bererti dah masuk 1 hari bulan. 1 hari bulan. Sebab itu kita pertukaran tarikh kita adalah waktu maghrib. Waktu maghrib. Kalau orang barat pertukaran tarikhnya adalah pukul 12 malam. 12.1 pagi dah masuk hari yang berikutnya. Tapi Islam tak. Islam pertukaran tu adalah waktu maghrib. Baik itu kalau nak tengok dah masuk 1 Syawal ke, dia kena teropong yang bila masuknya waktu maghrib. Waktu azan tu lah. Allahu Akbar kan. Waktu azan, okey, dia akan teropong. Kalau nampak satu garis halus je, okey, itu bermaksud dah masuk hari yang seterusnya, itu 1 Syawal. Tapi kalau tak ada, berarti dia orang kata belum lagi. Belum lagi 1 Syawal. Okey. Cantiknya pula kita Islam ni, dia bukan kena naik ke atas, naik kapal terbang, pergi lihat, pergi teropong daripada atas kapal terbang, tak. Cukup dengan pandangan mata kasar kita. Cukup dengan pandangan mata kasar kita, kita tak nampak anak bulan tu. Okay. Bila tak nampak anak bulan, berarti kena puasa lagi lah. Okay. Bila nampak anak bulan, berbuka. Sebab itu, kalau ikut syaratnya, kalau KL tak nampak, tapi Johor nampak, Johor kena raya. Johor kena raya. KL tak kena raya lagi. Kena macam tu sebenarnya. Tapi kita ambil semua di Malaysia ni teropong anak bulan, majoriti ada nampak tak? Kat mana nampak? Ni nampak. Okey, jadi kalau banyak tempat yang nampak, umum satu Malaysia semua berhari raya. Tapi kalau ikut syaratnya adalah macam KL tak nampak, Shah Alam nampak. Shah Alam kena raya. Shah Alam kena raya. Itu yang ada kes dulu di Johor kan. Tak kena ambil tindakan sebab dia dah raya dulu. Kita masih berpuasa tapi dia dah raya dulu sebab kata dia dah nampak anak bulan. Wallahu alam dia pakai apa nampak anak bulan tak tahulah. Okey, macam tu. Sebab tu kadang-kadang kita ni bersalahan dengan kadang-kadang dengan Singapura, bersalahan dengan Thailand, bersalahan dengan Indonesia. Kadang-kadang kita raya dulu, Indonesia belum lagi. Kadang-kadang Indonesia raya dulu, kita belum lagi. Kadang-kadang Thailand atas kita dah raya dah, kita belum lagi. Sebab mereka lihat anak bulan, kita tak tengok. Macam tu keadaannya. Okey, insya-Allah. Okey. Tafsir Al-Munir dia menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bulan mempunyai cahaya yang khusus baginya dan beredar pada garis edar yang lain. Bukan ikut yang orbit bumi tu, tak. Dia ada orbit dia sendiri yang mengelilingi bumi. Okey. Dia tetapkan manzilah-manzilah, itu tempat-tempatnya bagi perjalanan bulan ini supaya manusia mengetahui bilangan bulan, tahun dan perhitungan waktu. Rupanya Allah jadikan bulan ini ada ni bentuk-bentuk dia. Itu adalah untuk kita mengukur waktu. Kalau tak ada macam tu, kita nak ukur macam mana? Nak ukur macam mana? Sebab itu jam matahari, ulama kita juga yang cipta jam matahari, bukan moden, bukan ulama ataupun bukan orang-orang cendekiawan daripada barat, tak. Islam juga yang kaji tentang jam matahari. Jam matahari. Jadi dia ukur jam matahari, ukur satu macam mana bentuk dia, kedua kat mana, bayang-bayang dia panjang macam mana, keempat, tu jam matahari. Okey. Kita sebenarnya boleh ukur juga jam matahari ni sebenarnya. Macam mana nak ukur? Kita pancang satu kayu, lepas tu kena tengok jam dululah. Kalau pukul 1 kita tandakan, pukul 2 kita tandakan, sebab itu jam matahari ni separuh bulatan je. Separuh bulatan. Jam kita ni bulat kan, sebab dia pakai kuasa bateri untuk gerakkan jarum tu. Okey. Tapi kalau ikut jam matahari dia separuh bulatan je. Dia ada satu kayu bentuk 3 segi kat atas kepingan yang separuh bulatan tu. Jadi bayangnya tengok kat sini dia akan bila dia zuhur, okey. Lepas tu dia kata zuhur ni adalah gelincir matahari, iaitu zawal. Zawal ni bila matahari tegak atas kepala, jadi bayang-bayang pada jam matahari tak ada bayang-bayang. Berarti pukul 12 atau berarti bukan pukul 12, berarti pukul 1. Kalau sekarang ni pukul 1 dah masuk waktu zuhur, berarti 15 minit sebelum waktu zuhur matahari tegak atas kepala. Matahari tegak atas kepala. Okey. Bila gelincir sikit,
berarti tadi objek tadi dah ada bayang sikit, berarti masuk dah waktu solat zuhur. Sebab itu solat zuhur ini panggil waktu masuk dia adalah zawalus syams, maksudnya matahari dah tergelincir. Matahari tergelincir, bukan tergelincir masuk longkang. Kita guna bahasa tergelincir ni kadang-kadang macam juga anak kita bila terjemah subhana rabbiyal kita terjemah nawaitu raf'al hadathi akbarillah, saja aku mengangkat hadas besar. Dia kata buat apa angkat? Buang je lah, nak angkat-angkat nak letak kat mana angkat-angkat. Raf'al ni memang maksud dia buang, tapi raf'al ni kita maknakan mengangkat hadas besar. Kenapa mengangkat hadas besar? Maksudnya kita angkat dan buang lah sebenarnya. Tapi kenapa terjemahan mengangkat? Sepatutnya nawaitu sahaja aku membuang hadas besar kan. Okey. Itu kat situ terjemahan kita salah. Terjemahan kita salah okey, insya-Allah. Jom. Al-Munir kata selesai Al-Munir ini tadi. Allah menjadikan bulan mempunyai cahaya yang khusus baginya, beredar pada garis edaran yang lain. Ketetapannya manzilah-manzilah ataupun tempat-tempat bagi perjalanan bulan supaya manusia mengetahui bilangan bulan, tahun dan perhitungan waktu. Dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman tentang mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kamu tentang anak bulan ni. Ahillah ni bulan-bulan sabit. Okey. Dan Allah kata, "Qul," katakan wahai Muhammad ataupun jawab seumpama ini Muhammad, "Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Katakanlah dia adalah ukuran waktu bagi kamu, mawaqitu lin-nas untuk manusia, wal hajj dan cara nak menghitung haji bila, wukuf ke Arafah bila, kan, 11, 12, 13 nak melontar bila. Jadi semuanya berpandukan kepada bulan, anak-anak bulan, hilal hilal. Okey, kalau qamara ni adalah bulan. Okey, bulan yang moon, M-O-O-N, moon. Bulan tu qamar, dipanggil dalam bahasa Arab. Tapi kalau disebut hilal, ha simpul, lam alif lam, hilalun. Hilalun tu adalah bulan sabit. Bulan sabit. Okey. Bulan purnama badrun, badal ra, badrun. Nama orang Badri, kan, itu sama adalah bulan purnama, bulan yang penuh, tiga bulan penuh. Kemudian ada satu lagi bulan pula ikut kita punya macam bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan Rabiul Awal, itu dia panggil syahrun, shinhara, syahrun. Jadi syahrul ramadhana, jadi itu bulan, bukan bulan kat langit, tapi bulan, hari bulan tu. Kita semua bulan kan, hari bulan, nampak bulan kat langit pun bulan, bulan sabit pun bulan, bulan purnama pun bulan. Bulan purnama pun bulan. Itu berbeza bahasa Arab. Dia bila sebut wal qamara, kita dah tahu dah. Itu umum lafaz bulan. Bila Allah sebut kataan qul hiya mawaqitu yas'alunaka anil ahillah, kita dah tahu dah dia tanya tentang anak bulan ataupun dia tanya tentang bulan-bulan sabit tu. Tapi bila kita kata tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama atas kami, berarti yang cahaya penuh. Itu dikhususkan pada Nabi lah. Jadi macam tu. Tapi bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu syahru dalam bahasa Arab. Syahru. Nampak bahasa Arab ni dia tak ada boleh kita tafsir salah. Kalau kita kata nak sebut bulan 1, kita tak boleh panggil al-qamarul awal, salah. Al-qamarul awal, bulan 1, salah. Al-qamaru athani, salah. Dia kena syahrul awal, syahrul sani, disebut tentang tu. Okey, itu kelebihan bahasa Arab lah. Jadi tak ada pertikai, bulan ke, bulan sabit ke, bulan purnama ke, bulan yang dalam kalender ke, tak ada. Okey, selesai insya-Allah. Okey. Ini disebut. Jadi bulan adalah kiraan yang tempat berbanding matahari. Jadi bulan beredar 360 hari setahun. Ini lebih cepat daripada peredaran matahari. Peredaran matahari. Okey. Sebab itu saya sebut dulu bulan yang beredar mengelilingi bumi. Jadi hakikatnya matahari juga adalah
yang mengelilingi bumi. Yang mengelilingi bumi. Okey. Jom terusnya. Perubahan bentuk bulat adalah petunjuk kiraan hari bagi manusia. Kiraan hari bagi manusia. Okey, jom kita baca yang ni pula. Okey. InsyaAllah. Okey, jom. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudriqal qamara walal laylu sabiqun nahar. Okey, lasyamsu. Jangan kadang-kadang kita sebut shin, lepas tu sin jadi lasyamsu ya. Dia bukan lasyamsu lasyamsu, su su. Lasyamsu yang bagi laha. Kalau nak yang basic yang ketak bibir boleh yang bagi laha, tapi kalau nak advance kita jangan rapatkan bibir kita. Yang bagi laha tudriqal qamara walal laylu sabiqun nahar. Okey. Tudrika ANT. Kalau an dia jadi apa nama? Jelas. Jadi kena sembunyikan sebab ikhfa kan, sebab nun mati jumpa huruf selain daripada minum dengan lari. Jadi ANG. Dua harakat dengung. Tudrika tude sebab dal ni qalqalah sughra. Jadi qalqalah sughra kita letak huruf i. Tudriqal qamara, bukan tudriqa. Salah kalau kita baca. Contohnya ya baghi laha tudriqal qamara. Salah. Kena baca tudriqa tu. Itu qalqalah sughra. Jadi sikit je dia punya sangkut dia. Jadi tudriqal qamara. Okey, boleh insya-Allah. Okey, jom. Wa kullu, nampak ada tasydid, berarti dia ada dia dua lam je ni. Kul wa kullu, sebab jumpa huruf fa. Nampak huruf fa. Sekejap saya padam sikit. Sekejap. Okey. Saya nak share ni tak boleh. Boleh Cik. Baik. Jadi saya punya yang tu hilang Nampak tak ni? Ada Ustaz keluar putih. Yang apa papan putih keluar? Keluar. Yang tadi tu yang surah Yasin tak keluar dah. Hilang. Ada dah. Okey, hilang lah. Okey, tak apa. Okey. Saya nak fokus dekat yang hukum ikhfa tu hukum ikhfa. Okey, nampak sekejap. Okey. Wa kullu kan. Okey. Wa kull ada tasydid 499 jumpa fa. Okey, fi. Okey. Kalau kita pecahkan je ni wa kaf lam wa kullu. Okey. Fi. Sebab itu tasydid ni berarti ada dua huruf. Tasydid ada dua huruf Okey, jom kita try pecahkan sikit. Okey. Jadi kita ikutkan aja. Okey, W baris atas A, kaf A laki, baris depan U, lam yang pertama mati, tak ada apa-apa. Ada dua lam sebab tasydid ada dua. Okey. Lepas tu tanwin UN. Jadi wa kullun, maknanya wa kullun. Okey. Dia masuk huruf fa. Baris bawah. Okey, fi sebab ada ya mati. Satu lagi. Bila macam ni dua harakat terus. Fi, okey. Wa kullu fi, okey. Jadi macam ni kita nak dia jadi ikhfa sembunyikan bunyi nun ni, iaitu kita kena letak huruf G kat sini. G dua harakat
dengung. Jadi kita akan baca wa kullu, lepas tu baru dengungkan kat hidung. Wa kullu fi falaki, fi falaki. Falaki yasbahun, dia jadi idgham pula. Dia jadi idgham. Idgham maksudnya bunyikan kin, kin masuk kat ya. Okey, jom kita bincang ini pula. Supaya kita lebih mahir menggunakan apa nama kaedah ni. Jadi saya padam sekejap Kita masuk yang kat perkataan yasbahun pula. Apa falakin yasbahun. Okey. Disebut okey. Falakin. Fala tak selari, nampak tak selari kan? Dia betul-betul tak selari, berarti dia idgham ataupun ikhfa. Kemudian jumpa yasbahuna. Okey, dia yasbahuna. Okey. Okey. Pertemuan hukum tajwid kat sini je. Kaf dengan ni. Kalau kita eja, F baris atas adalah A. Kemudian lam baris atas A. Kaf K. Baris dua bawah IN. Okey, dua IN. Lepas tu datang ya, Y. Baris atas A. Sin mati S je. Okey, tak payah kita terima sampai habis lah. Falakin yasbahun. Falakin yasbahun. Oleh kerana dia idgham. Idgham maksudnya tanwin ni kena masuk kat ya. Jadi nun ni kita buang, masuk kat ya. Jadi K I Y, ki. Ki Lepas tu dia ada dua harakat dengung. Lepas tu masukkan balik yes. Okey. Jadi kita akan baca fi falaki, fi falaki. Okey, tapi naik hidung. Fi falaki. Fi falaki yasbahun. Fi falaki yasbahun. Ki dengung kat hidung. Fi falaki yasbahun. Ini kaedah Rumi macam mana kita nak bunyikan. Ki, falaki. Patutnya falakin yasbahun, tapi tak. Dia masuk kat Y, kat ya. Falaki, naik kat hidung. Falaki yasbahun. Boleh? Tu kaedah apa nama Allah SWT. Dia panggil idgham ma'al ghunnah lah. Idgham ma'al ghunnah. Okey, selesai. InsyaAllah. Nur Faiza ni gambar masa baby dulu profile macam tu. Okey, uniknya gambar tu. Saya punya laptop hang pula Ustaz, saya buka telefon gambar lain. Ni masa umur berapa tahun ni? 3 tahun. 3 tahun Wah. Ada lagi simpan Okey. Okey, jom kita share yang ni pula. Boleh? Okey, jom. Okey. Jom kita baca sama-sama Tapi sebelum baca ramai-ramai, saya baca dulu sekali. Okey. Cuma jaga dekat perkataan shin tu satu syamsu, bukan syamsu Kadang-kadang kita terlepas. La syamsu yang tu bukan. La syamsu ya baghilaha. Ya baghilaha. Ha simpul La ya baghilaha an tudriqal qamara walal lailu sabiqun nahar. Ra tebal sebab sebelumnya pada atas. Jadi nahar. Wa kullu fi falaki yasbahun. Boleh, jom kita baca ramai-ramai. 1, 2, mula. Terus masuk la syamsu Okey, 1, 2, mula.
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Okey, falakin ni kita bagi dia 2 harakat falakin yasbahun. Jangan falakin yasbahun, salah. Falakin yasbahun. Jadi bagi 2 harakat kat situ. Bagi idgham ma'al ghunnah. Okey. Boleh insya-Allah. Okey, semula. 1 2 mula. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. Alhamdulillah. Ya, cuma kalau boleh lagi bagi 2 harakat. Ini suara saya yang belaga ni. Bukan saya. Okey. Okey, jom. Okey, kita bagi dekat falaki bagi 2 harakat. Falaki yasbahun. Itu masuk idgham. Idgham ni masuk. Dia bila masuk kat iya. Kalau yang tadi ni fa ni dia dengung dulu baru masuk kat fa. Jadi wa kullun fi dia macam ada pemisah sikit kullun fi. Tapi kalau idgham ni memang awal-awal dah masuk dah. Falaki dia termasuk kat ya. Falaki yasbahun. Macam tu Cuma bagi tempoh 2 harakat. Okey, boleh insya-Allah. Okey, siapa nak baca? Silakan. Fatimah. Boleh Kak Fatimah? Ya, saya Ustaz. Boleh tak baca? InsyaAllah. Okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar. Wa kullun fi jap Ustaz tergelak. Wa kullun fi falakin yasbahun. Okey, tepat. Cuma tadi suara tak sampai lah kan kat nahar tu. Kan tak apa. Okey, boleh insya-Allah. Sikit je. Lepas tu kalau kita panjang macam ni, kita kena adjust kita punya nafas kita. Kita dah tahu panjang, kita boleh lajukan sikit bacaan kita. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar. Jadi kita kena standby lah. Kena ambil tarik nafas kat sini panjang sikit. Okey, insya-Allah. Silakan siapa lagi nak baca? Kak Raizal ni. Kak Roziah. Kak Raizal, Kak Roziah. Okey, silakan. Terus Ustaz, tak minta Ustaz. Terus saja. Macam mana? Baca ta'awuz. Terpulang. Terus. Terus. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal laylu sabiqun nahar. Okey. Wa kullun fi falakin yasbahun. Okey. Cuba semula lasyamsu. Lasyamsu yang Semula. Tak jelas. Semula. Okey. Lasyamsu yang Okey dah okey. Tadi tu dia
dia tak bunyi lasyamsu. Dia bila sin tu ada tasydid, berarti shin yang pertama tu dia baris mati. Jadi lasyamsu, bukan lasyamsu. Dia bukan terus masuk. Kita nampak dia alif lam asyamsiah, tapi dia memang alif lamnya tak bunyi. Tapi shin yang pertama tu ada sabdu kan. Jadi kita bunyi lasyamsu. Kan? Bukan lasyamsu yang bari, bukan lasyamsu yang bari kata. Dia lasyamsu yang bari laha. Jadi dia nampak lasyamsu. Jadi dia ada tasydid tu. Bila tasydid ada dua shin sebenarnya. Ada dua shin. Shin yang pertama baris mati, yang shin yang kedua baris atas. Jadi lasyamsu macam tu. Bukan kita baca laju lasyamsu yang bari, tak kan, dia lain. Okey, silakan, boleh. Siapa nak baca? Ayu nak baca? Silakan Ayu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun nahar. Wa kullun fi falakin yasbahun. Okay, tepat insyaAllah. Cuma Ayu ambil yang basic iqlab. Basic iqlab memang ketak bibir lah kan. Boleh tak yang baca yang advance sikit? Maksudnya kita jangan rapatkan bibir kita bila menyebut hukum iqlab. Itu je, kalau ikut bacaan betul, cuma itu basic. Lasyamsu yang bari lah, yang bari tadi Ayu baca yang bari. Jadi ambil yang basic. Cuba ambil yang advance sikit je tak? InsyaAllah. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal-lailu sabiqun nahar. Okey. Wa kullun fi falakin yasbahun. Boleh jadi dua-dua bacaan tu betul. Dua-dua bacaan tu boleh. Sama ada kita baca lam yang bari, yang ketak bibir, yang bari ataupun yang dia jarak sikit, yang bari, okey, ataupun yang bari, dua-dua betul. Okey, insya-Allah. Mana Kak Faizah? Lama tak dengar suara Kak Faizah. Ada kan? Ada Ustaz. Ada lah tu. Silakan Kak Faizah. Boleh. Mana pergi suaranya? Hang pula. Okey, tak apa. Okey, Kak Faizal, lepas ni kalau dah boleh suaranya, okey. Boleh. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi macam suara robot dah. Okey. Okey. Semua dengar macam tu ke bunyi dia ataupun saya seorang? Semua tak ada? Okey. Suara dia memang macam tu. La syamsu yang. Okey. Terus. Oh, dah hilang. Tak apa, Kak Faizah, tak apa. InsyaAllah lepas ni kita cuba sekali lagi. Sebab internet saya problem. Mungkin line sana agak line tak apa, okey. Jenuh saya dengan telefon ni. Ya, kena beli telefon mahal lagi lah. Ayo. Okey, silakan. Okey, tak apa. Okey Kak, tak apa. Kalau kita bagi peluang yang lain dulu. Okey, silakan. Siapa nak baca? Okey, Dr. Linda. Silakan.
Silakan Dr. Linda. Tak buka mic. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. terus Wa kullun fi falakin yasbahun. okey, tepat, alhamdulillah. Sekali lagi boleh tak? Cuma tadi terperasan la syamsu. Okey, silakan. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Ra tebal, nahar. Sabi ambil sabiku. Ambil sabiku. Sabiqun nahar. Okey. Sabiqun nahar. Okey, tu tebal okey. Wa kullun fi falakin yasbahun. Okey, tepat. Alhamdulillah. Jadi kita dah tahu kaedah Ar-Rumi, macam mana kita nak kenal huruf ra yang mati, huruf ra yang tebal dengan ra yang nipis. Macam mana kita nak kenal? Okey, ra yang tebal dia baris atas ataupun baris depan. Itu tebal lah. Macam contohnya tudriqal qamara, nampak Ini tebal sebab baris atas. Okey. Kemudian yang satu lagi baris depan, tak ada kat sini lah. Contoh kita baca tudriqal qamaru wala, kita baca baris tebal pula. Baris depan pula. Tudrikal qamaru, ru tebal, ru. Okey. Tu yang tebal. Okey, satu lagi yang tebal kalau ra yang mati tapi sebelumnya baris atas. Contohnya macam inilah. Ini baris atas ni apa ni? Nahar kan? Nahar. Okey, ha baris atas, ra ni memang tak ada baris lah. Jadi nahar. Jadi ra nya kena tebal. Jadi nahar sebab kita berhenti kat sini, ra nya itibar baris mati sebab kita berhenti. Tapi kalau kita sambung walal lailu sabiqun nahari wa kullun. Jadi ri jadi nipis lah sebab di baris bawah. Tapi kalau berhenti kan kita iktibarkan dia baris mati. Jadi nahar, bukan nahar. Jadi nahar. Kita tebal. Nahar. Okey, gitu kaedahnya. Okey, jadi kita kena tahu dia tebal ke nipis. Jadi kalau macam ni hukumnya tebal sebab walaupun dia baris bawah ri tapi dia berhenti dia baris mati. Bila baris mati sebelumnya baris atas tebal dia Itu hukum apa nama? Hukum ra. Boleh insya-Allah. Okey, kalau boleh kalau okey dah semua kita masuk tafsir insya-Allah. Jom. Maksud dia la syamsu, tidak matahari, ataupun kalau dalam terjemahan, sebab itu terjemahan ni bukan terjemahan harfiah, dia terjemahan tafsir, kefahaman ayat ni. Jadi la syamsu tidaklah mungkin. Manalah tidaklah mungkin? Mungkin mana mungkin tak sini, tak ada perkataan mungkin pun. Tak ada perkataan la yumkinu syamsu. Yumkinu tu mungkin. Mungkin ni bahasa Arab. Ana mungkin ya ni. Ana mungkin saya boleh. Saya boleh buat ya. Okey. Jadi tak ada la yumkinu, tak ada. Jadi la syamsu maksudnya tidak matahari, tidak mungkin matahari. Okey. Mengejar yang bagi ni maksudnya sepatutnya, okey. Yang bagi laha an tudrikal qamara, untuk mengejar bulan. Okey. Walal lailu sabiqun nahar, malam pun tak boleh nak mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun, masing-masing beredar pada falakin. Falakin ni adalah dia punya orbit dia lah, falak orbit dia. Yasbahun, yasbahun ni beredar. Okey.
Kenapa digunakan perkataan falakin yasbahun? Apa hikmah dan kita bincang apa maksud falak, apa maksud yasbahun? Okey, jom kita bincang tafsir dia. Okey. La syamsu yang bagi laha an tudriqal qamara, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan. Okey, Mujahid berkata setiap matahari dan bulan mempunyai batas yang tidak bisa, tidak boleh dilampaui dan tidak boleh dikurangkan oleh yang lain. Okey, walal lailu sabiqun nahar, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Allah berfirman tidak patut tidak patut jika apa hilang ini typo tadi. Jadi matahari terbit, maka terbitnya matahari dengan adanya siang dan terbitnya bulan dengan adanya malam. Jadi matahari dan bulan semuanya beredar pada garis edar langit masing-masing lah, pada orbit masing-masing. Jadi dia tak boleh mendahului. Kalau ada matahari, dia tak ada bulan. Kalau tak ada bulan, tak ada matahari. Macam itulah keadaannya. Lepas tu malam pula tak boleh mendahului siang. Kalau siang, sianglah. Kalau malam, malam. Dia maksudnya malam dengan cahaya dengan gelap, siang dengan terang. Dia takkan boleh. Allah SWT siang ni dia mendahului, tak boleh. Dia tak boleh. Dia dah memang sebab itu aturan Allah. Sebab matahari dengan bulan ni dia ada orbit dia sendiri. Dia ada orbit dia sendiri. Okey, cuma bila berlakunya gerhana tu, sesekali Allah tunjukkan tanda kekuasaan Allah. Allah yang mentadbir bumi ni dan mentadbir matahari dan bulan. Okey, mentadbir matahari dan bulan. Itulah disebut tentang tu. Sebab itu kita bila matahari, gerhana matahari ke gerhana bulan ke, ada solat sunat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Itu sebenarnya kita nak kenapa Nabi rokok 2 kali? Sebab ketakutan yang melampau Nabi SAW, sebab Allah tunjukkan kuasa dia. Allah tunjukkan kuasa dia. Macam itulah. Dulu zaman saya kecil-kecil dulu, bila gerhana bulan, kita orang keluar rumah kat kampung, ingat tak? Keluar rumah, ambil senduk, lepas tu periuk, ketuk kuat-kuat, tong 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 tong, satu kampung. Itu semua orang keluar dengan bawa, ada yang bawa kuali, ada bawa periuk, ada bawa dulang, dengan senduk ketuk kuat-kuat, tong 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 tong. Sebab apa? Sebab kepercayaan orang-orang dulu. Saya tanya juga nenek saya, kenapa ketuk-ketuk ni? Dia kata sebenarnya kalau gerhana bulan, ada naga besar telan bulan. Naga besar telan bulan. Jadi kalau dia telan terus dia tak lepaskan, dia kata nanti selama-lamanya gelap. Selama-lamanya gelap. Jadi kita ketuk kat bawah ni biar buat bising kat bumi ni, supaya naga yang makan bulan tu dia lepaskan bulan. Allah Akbar. Kalau fikir. Tapi betul. Saya tak tahu siapa pernah Saya ingat dulu saya kecil-kecil ni. Kak Saimah tak pernah masih kat kampung dulu kan. Dia memang ada. Dia memang ada. Tak tahulah kampung saya. Tapi kampung-kampung sebelah pun bising juga. Sebab dia masing-masing ketuk. Kita pun pelik, kenapa ketuk? Rupanya nak halau naga yang sedang telan bulan. Nak halau yang telan bulan. Okey. Saya duduk kampung juga Ustaz dulu, tapi tak ada pengalaman pula macam ni. Tak tahu kalau lain kawan saya. Kat Singapura kan, mungkin tak praktikkan lah, saya rasa. Singapura tak praktikkan. Macam Kak Saimah memang asal orang Singapura saya orang Singapura, tapi datuk saya, nenek saya semua daripada Indonesia Ustaz. Indonesia? Tapi mak semua lahir kat sini. Nenek dengan datuk saya semua orang Indonesia, orang Jawa lah kira. Saya ada mengajar tafsir juga untuk Melbourne. Ramai anak murid saya Singapura. Setiap hari Sabtu pukul 7.30 pagi. Kalau Melbourne tu pukul 11.30 lah, 11.30. Bahasa Inggeris ke Ustaz? Tak. Dalam bahasa Melayu. Orang-orang Melayu kita jugalah. Orang-orang Melayu kita kat sana. Ramai juga. Ramai. Jadi yang ramainya orang Singapura. Jadi bila orang Singapura, saya tanya, memang asal Singapura? Dia kata tak, saya asal Johor. Saya asal Johor, tapi dah dapat kerakyatan Singapura, dah duduk Singapura lama kan.
Ramai jadi, yang bekerja lah Ustaz, bekerja kat ah, Singapura, habis dia orang apply PR lah mungkin. jadi lepas tu dia orang duduk kat Melbourne sekarang. Ada yang 30 tahun dah kat Melbourne. Tapi asal mana? Singapura. Lepas tu dia cakap sebenarnya saya orang Johor Ustaz, orang Kota Tinggi gitu kan disebut. Tapi dia sebut macam itulah. Jadi kat saya WhatsApp tulen Ustaz. Singapura tulen Singaporean. Okay. Allahumma salli. Okay, terus Okay. Ibnu Abbas kata matahari tidak boleh terbit pada kawasan bulan dengan menghilangkan cahayanya. Jadi kullun kat sini maksudnya bulan dan bintang-bintang. Okay. Bulan, matahari dan bintang-bintang. Kullun maksudnya semua. Bintang pun ada orbit dia masing-masing. Kemudian bulan pun ada orbit dia masing-masing. Matahari ada orbit dia masing-masing. Jadi dia tak boleh. Okay, bila matahari terbit pada kawasan bulan, dia tak akan boleh menghilangkan cahayanya. Okay, itu disebut oleh Ibnu Abbas. Jalalain kata antudrikal qamara maksudnya adalah mendapatkan bulan iaitu matahari dan bulan bersatu di malam hari. Ada matahari ada bulan tak boleh. Dia takkan boleh berlaku. Okey. Di dalam ungkapan ini benda-benda di langit diserupakan dengan makhluk Allah yang berakal kerana mereka ungkapkan dengan perkataan yasbahuna. Yasbahuna ni maksudnya adalah yang beredar, yang beredar. Yasbahuna kalau kita maksudnya yasbahuna berenang. Kalau manusia tu berenang, yasbahuna berenang. Tapi kalau falak, kalau gunakan perkataan falak, dia maksud dia adalah kapal layar. Faluka ni maksudnya kapal layar. Jadi kapal layar ni dia berlayar tu bukan kehendak dia nak pergi mana, dia kehendak angin. Angin kalau tiup sini di ke depan lah dia kan. Jadi perahu layar tu jadi digunakan perkataan falakin, asal kalimahnya faluka perahu layar, yasbahuna kalau kapal maksudnya berlayar. Kalau kapal berlayar. Kalau orang berenang yasbahuna. Tapi kalau digunakan lafaz kepada matahari dan bulan, yasbahuna ni maksudnya beredar. Beredar. Jadi kenapa datang falakin? Sebab nak beritahu bahawa matahari, bulan, bintang ni beredar, berlayar bukan ikut kehendak dia, ikut kehendak Allah. Ikut kehendak Allah. Okay. Jadi dia tak boleh nak pusing terbalik, tak boleh. Sebab itu memang dah aturan yang Allah telah buat untuk semua matahari, bintang dan ni. Okey. Al-Munir kata tidak boleh dan tidak mudah bagi keduanya untuk mendahului sama lain kerana orbit mereka berbeza. Inilah dimasukkan dengan wal qamar wa la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Jadi semua berada pada orbit masing-masing. Jadi itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh insya-Allah. Okey. Sekarang pukul apa? 10.20. 10 minit lagi. Okey. Sebelum kita pergi yang untuk ayat seterusnya, ayat 41, sebelum 41, kita buat ulangan sikit. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Maksudnya matahari dan bulan tidak beredar dengan kuasa mereka sendiri. Jadi mereka taat kepada perintah Allah. Okey. Tafsir mengatakan bahawa matahari setiap hari menghadap Allah dan meminta izin untuk terbit. Kita dah bincang pada pertemuan kita lepas. Dia akan masuk ke dalam Allah arash Allah, dan sifat arash Allah tu macam kubah. Arash Allah tu macam kubah. Jadi matahari masuk ke dalam kubah tu, masuk dalam kubah dan dia minta izin pada Allah untuk terbit. Kalau kata Allah terbit, dia terbit. Kalau kata Allah, okey hari ni tak payah terbit, berarti kiamatlah. Jadi setiap hari dia nak terbit, matahari akan menghadap Allah. Menghadap Allah. Itu dah sebut tentang tu. Dan sebenarnya bumi ni dia yang dekat aras tu dia setentang dengan aras Allah. Bumi ni setentang dengan aras Allah. Okey, disebut tentang. Okey, falak ialah kapal layar, yasbahuna berenang berlayar. Jadi ia hanya ikut angin, tak mampu gerak sendiri. Jadi tu Allah gunakan perkataan falakin. Yasbahun ni berenang sebenarnya.
kalau berenang yasbahuna. Okey. Sebab asal kalimahnya adalah as-sibaha. As-sibaha ni berenang. Rujuk dalam hadis Nabi SAW yang kata alimu auladakum bis-sibaha war-rimayah. Ajarkan anak kamu berenang dan memanah. Jadi as-sibaha, jadi nampak sin baha. Okey, sin baha ni berenang. Tapi kenapa falak berenang? Ni kapal layar yang berenang, bukan kapal layar berenang, kapal layar berlayar. Tapi kalau dimaknakan falakin kat sini adalah Allah SWT tadi bulan, matahari dan bintang-bintang, bermaksud mereka ni beredar atas orbit mereka. Betul Allah gunakan perkataan yasbahuna. Jadi nak beri gambaran bahawa mereka berlayar ni bukan Allah SWT bukan kehendak mereka. Jadi mereka berlayar, kalau kapal layar berlayar sebab angin yang tolak. Kalau tak ada angin, dia takkan boleh berlayar, dia takkan boleh bergerak. Sebab itu Allah guna perkataan falakin. Jadi ayat ni kata, kalau kita rujuk dalam ni, dia kata pinjaman. Kata pinjaman. Okey, nak menunjukkan bahawa dia macam kapal layar yang berlayar. Yang menggerakkan dia adalah angin. Jadi yang menggerakkan matahari, bulan dan semua ni adalah bukan dia, tapi ada yang menggerakkan, itu Allah. Itulah. Kat sini Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Itu disebut tentang tu. Okey, alhamdulillah. Saya terus terang saya cakap, saya mengajar tajwid ni dengan saya ada satu lagi kelas untuk tadabbur juzuk amma. Sama start pukul 9 sampai 10.30. Yang mengajar tadabbur malam Jumaat surah Yasin ni, kita baca seorang-seorang apa semua kan. Saya rasa 10.30 lama sangat. Tak tahu kenapa. Kan saya rasa 10.30 tu lama. Berbanding kalau macam yang kelas saya sebelum ni, Kak Min ikut, Kak Rozai ikut, Kak Haji Roslan ikut, ramailah ikut kelas tadabbur juzuk amma tu. 1 jam setengah cakap, dah 10.30 dah, tak perasan kan. Tapi kalau mengajar yang ni, saya rasa lama sangat. Saya rasa lama sangat. Kenapa malam Jumaat Ustaz, malam berkat, batu lama Pak. Malam berkat, betul, malam berkat malam Jumaat satu. Yang kedua, Allah itu banyak interaksi Ustaz. Itu banyak sunyi, kurang interaksi kelas ni. Yang ini kurang interaksi. Ustaz mendengar, Ustaz beri. Yang itu kan kadang-kadang ada soalan. Yalah, jadi mungkin beza. Itulah, insya-Allah. Okey. Tak apa, saya cuba rasa kenapa macam rasa lama kan, rasa lama 1 jam setengah ni. Sebenarnya tak ada apa pun. Jadi dua-dua okey. Cuma beza dia betul lah, mungkin kata Kak Soimah betul lah, yang kat sana banyak soalan. Kadang saya respon soalan. Macam mana? Sini sunyi sepi. Sunyi. Tak apa, insya-Allah boleh. Yang penting faham. Lepas tu kalau tak faham nak tanya, terus tanya je. Tak payah tunggu saya buka. Ustaz saya nak tanya kan? Tak payah. Terus je. Ustaz saya nak tanya. Saya terus respon lah InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, kod nak tanya soalan ke? Okey, nak tanya soalan ke ataupun nak beri pandangan ke? Dipersilakan. Boleh insya-Allah Okey, saya rasa saya tak bercadang untuk sambung ayat seterusnya. Jadi kita jumpa minggu depan macam biasa insya-Allah untuk kita sambung pada ayat seterusnya. Okey. Kak Ramizan nak tanya satu. Okey, Kak Ramizan silakan Kak Ramizan. Maaf Ustaz, tadi Ustaz ada sebut 29, 30, habis kita ada 31. Itu bulan, itu kalender Masihi. Kalender Hijri dia 30 saja. 29 ataupun 30 je kalender Hijri. Kalender Islam. Kalender Islam. Kalender Islam ada orang putih ada 31 gitu. Betul, 31. 31. Lepas tu kalender Masihi dengan kalender Hijri kan. Kalender Hijri lebih cepat 1 tahun setengah berbanding kalender Masihi. Jadi kalau sekarang umur 50 berarti dah 51 tahun 6 bulan dah. Kalau ikut kalender Hijri. Syekh Fahmi Zamzam yang baru ni yang meninggal dunia almarhum kan.
dia memang bila dah meninggal lah baru anak dia cerita, barulah anak murid dia cerita. Dia nak meninggal umurnya 63 tahun Hijri ikut Nabi SAW. Tapi bila tengok ikut tarikh lahir dia dengan dia lahir, dengan dia meninggal baru 62 tahun. Baru 62 tahun. Rupanya ikut kalender Hijri dia dah 63 tahun. 63 tahun. Macam itulah. Okey. Jadi hajatnya tercapai lah Ustaz ya? Tercapai. Dia kata nak meninggal sama umur Nabi. Kan ya Allah. Itulah ulama kan. Kita kalau boleh nak meninggal macam Nabi Adam AS, panjanglah sikit 1000 tahun. Panjang umur. Nak ikut Nabi juga, tapi Nabi Adam lah 1000 tahun lamanya Nabi Adam. Ada juga kadang-kadang doa tu kena dibetulkan. Sometimes doa kita tu kita rasa betul. Betul kan? Saya dulu kecil-kecil lagi kelakar. Ya Allah Tuhanku, panjangkanlah umurku sampai hari kiamat. Panjangkan umur tu, betul. Panjang sumpah sampai kiamat. Dah belajar kan? Baru tahu orang yang jumpa kiamat orang kafir je. Orang beriman tak akan jumpa kiamat. Oh salah lah selama ni doa nak panjang umur sampai hari kiamat. Ustaz, ada lagi satu Ustaz. Ya, Maaf. Apa ni yang ada negeri tu tak salah recently dia nampak half the moon and the sun kan? Betul dekat kutub utara kan? Canada. Canada pun ada nampak. Iceland. Iceland dia 6 bulan siang, 6 bulan siang, 6 bulan malam. Sebenarnya dia taklah malam. Taklah siang. Dia kalau macam malam tu dia macam senja gitu, dah gelap juga lah, tapi redup sikit senja. Redup. Dia taklah terang benderang macam tu tak. Okey, dia redup macam redup. Nak maghrib macam tu. Macam tu jelah dia punya malam ni. Dia takkan ni. Tapi kalau dia kena jumpa 6 bulan malam pula, dia takkan jumpa yang siang terang benderang. Dia pun redup juga macam dekat waktu senja juga. Jadi itulah. Okey. Tapi kenapa Allah tak cerita pasal yang tu kan ada macam tu kan, maksud 6 bulan siang 6 bulan malam kan? Ayat ni kan turun untuk orang-orang Mekah. Untuk orang-orang Mekah. Jadi bila turun orang Mekah ni memang kalau malam-malam lah, siang-siang lah. Jadi ayat ni khusus ditujukan kepada orang-orang Mekah. Sebab itu dia tak cerita umum pada semua. Okey, tak cerita umum pada semua. Okey, itulah Allah alam. Ustaz, saya nak tanya, Ustaz cakap tadi tu umat Islam tak jumpa hari kiamat kan? Ayat Quran kat mana Ustaz yang ada ayat Quran kat mana? Dia hadis Nabi SAW sebenarnya. Hadis sahih lah. Ya, betul. Maksudnya manusia yang beriman akan mati awal, Allah hantar angin yang sepoi-sepoi bahasa, angin yang lembut untuk mematikan dia. Jadi dia mati dalam keadaan umat Islam, kalaulah kita tak berlaku syirik, maknanya kita semua akan meninggal lah before awal lah, sebelum hari kiamat. Sebelum berlaku kemusnahan dunia ni. Sebelum langit pecah, sebelum itu semua orang beriman dimatikan dulu awal. Jangan doa panjang umur. Panjang umur boleh, jangan sampai kiamat. Doa panjang umur boleh, tapi jangan sampai ya Allah panjang umur sampai kiamat, jangan. Betul, sebab takut kan tengok hari kiamat tu. Betul. Nabi pun sampai berundang ni. Tak boleh bayangkan. Betul. Tapi kan Ustaz Muhammad pernah cakap kita tak boleh minta doa, tak boleh doa panjang umur sebab Allah dah cakap umur mana. Tapi kita boleh doa minta berkat umur. Umur yang diberkati. Itu yang Ustaz Muhammad pernah cakap. Itu nak minta Ustaz ni lah explain. Tak. Maksudnya boleh minta panjang umur boleh. Kalau kita terjemah pun dalam doa Allahumma tawwil a'marana kan. Allahumma tawwil a'marana maksudnya Allah panjangkanlah umur kami. Boleh, panjang umur boleh. Berkat umur tu lain, part lain pula. Panjang umur dengan berkat umur lain. Berkat umur ni
walaupun dia pendek rasa macam panjang. Macam Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i umur dia 54 tahun. Tapi berkat umur dia, hasil penulisan dia untuk menulis kitab macam orang hidup 80 tahun. Itu maksudnya berkat umur. Itu maksudnya berkat umur. Tapi dia pendek umurnya, 54 tahun je dah meninggal. 54 tahun dah meninggal lah. Tapi dia berkatnya maksudnya macam orang hidup umur panjang lah, walaupun dia umur pendek. Itulah istilahnya. Jadi boleh, tak ada masalah kita nak minta. Nak minta panjang umur boleh. Minta panjang umur boleh. Tak ada masalah pun. Minta lah sekali berkat umur tu. Allahumma barik umri. Ya Allah, berkatilah umurku. Okay. Tapi kita tak boleh minta mati kan Ustaz? Boleh, nak minta mati dekat Mekah, Madinah boleh. Oh boleh. Boleh. Boleh minta kalau mati Mekah, Madinah. Ustaz, kalau macam contoh kita sakit lah, kita cakap matikan aku, dah tak tahan dengan kesakitan ini, maknanya tu berdosa tak? Itu tak boleh. Itu putus asa atas rahmat Allah. Allah kata wala ta'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sedangkan sebab saya doakan, saya selalu masa hari tu saya tengok mak mertua sakit. Saya doa ni, ya Allah, kalaulah kematian tu baik untuknya. Ya, itu boleh. Kalau boleh tu Ustaz macam tu. Itu boleh. Kalau kematian tu baik untuk dia, kau ambillah dia, Allah. Kalau kehidupan tu lebih baik untuk dia, sihatkanlah dia dan panjangkan umurnya. Boleh. Itu boleh. Itu antara tanda, itu cara doa lah. Itu bukan bukan menantu derhaka Ustaz. Tak. Tak derhaka. Saya takut itu macam Ustaz kalau kita baca Yasin untuk orang yang sedang nazak lah. Ya, antara dua tu kan. Kita doakan baca Yasin untuk orang dan nazak tu sebenarnya bukan kita suruh mati cepat. Dua kita minta. Sama ada kalau sembuh ataupun kalau Allah memang nak ambil, pemudahkan. Ya, betul. InsyaAllah. Ustaz, boleh Kak Ramita tanya one more? Okey, silakan. Ustaz, yang tadi kita baca ayat yang qaddarnahu, hu tu tak panjang, itu bukan hadamir. Hadamir. Itu hadamir ya. Kalau hadamir dia tak dua harakat sebab na dia tu alif alif mati. Betul. Dia ada sebab tu dia hu tak panjang. Betul Ustaz. Qaddarnahu mana ya. Jadi pasal alif tu ada mati kan, sebab tu dia tak hu panjang. Okey, betul. Jadi itu ha tu tetap ha dhamir. Ya, ha dhamir. Cuma dari sudut hukum tajwid, dia ada satu lagi yang dipanggil maksilah, ada waw kecil tu, itu panjang. Kenapa? Sebab dia bertemu dengan hamzah selepas dia. Kalau hamzah 4 Ustaz ya. Tak. Kalau dia jumpa hamzah selepas dia, macam contohnya 4, 5. Sorry. Selain daripada hamzah baru 2. Ya betul. Selain daripada hamzah baru 2. Ya. Kalau dia jumpa hamzah 4 atau 5. Betul. Contohnya dalam surah Yasin ayat 60 ada. Kan? Pada kataan Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Okay. Innahu ada waw kecil. Innahu lakum adum mubin. Kat sini 2 harakat lah. Sebab innahu dia tak ada ni. Kalau wal qamara qaddarnahu tadi ayat 40 berapa tadi? 41 39. Sebab dia ada hamzah, dia ada alif tu kan, alif kecil tu kat situ. Jadi hu tu tak panjang. Sebab alif tu dia hu tu tetap dhamir juga. Kan? Ya. Hu tu tetap dhamir juga. Okey, hu tetap dhamir sebab ada huruf mati, sebab tu bukan berbaris, jadi dia tak 2 harakat lah. Ya, betul. Nahu apa kami Nahnu. Nahnu. Kami. Nahu, kami.
Okey. Qaddarnahu. Kami telah tentukan dia. Macam tu. Jadi na tu kami. Hu tu tetap dia lah. Nya ke? Hu tu kembali kepada siapa? Nya tu siapa? Allah. Ya, wal qamara qaddarnahu. Jadi wal qamara kembali kepada wal qamara lah. Qamar, bulan ni. Kami tentukannya itu bulan tu. Oh, okey. Bulan ya. Okey. Tentukan bentuknya. Okey. Bentuknya. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih insya-Allah. Ustaz. Okey, kalau tak ada apa-apa kita tangguh. Kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Okay, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.